Benarkah undi 18 tidak sempat dilaksanakan Julai ini? Untuk mengulas lanjut, kita terus bersama Amirul Azri Abdul Aziz, kolumnis dan juga penyelidik politik. Amirul, adakah benar kita lihat SPR ini tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk memproses senarai nama pengundi berusia 18 tahun pada musim ini seperti yang didakwa Tan Sri Dr. Rais Yatim? Bagi pendapat saya, Suruhanjaya Pilihan Raya sudah pasti mempunyai standard prosedur tertentu untuk pastikan apa jua pelaksanaan yang berkaitan dengan pilihan raya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. So dalam soal undi 18 ini, saya tidak boleh komen tentang sejauh mana persediaan SPR, tetapi bagi saya sebagai seorang yang menyokong pelaksanaan undi 18 ini, saya sememangnya menganggap undi 18 ini sewajarnya sudah boleh dilaksanakan pada bila-bila masa daripada sekarang. Mungkin kita tidak tahu pilihan raya umum yang ke-15 akan berlaku pada hujung tahun ini, boleh jadi pada tahun depan, boleh jadi. So dengan persediaan yang lebih awal berkaitan dengan pelaksanaan undi 18, saya yakin negara kita dapat menyanjung, dapat mematabatkan lagi agenda demokrasi anak muda yang bermula dengan undian di pilihan raya umum. Jadi Amirul, sekiranya pengundi berusia 18 tahun ini tidak terdaftar dan undi 18 tidak terlaksana menjelang Julai ini, apa maksud dan kesannya kepada golongan belia dan juga kepada pola pengundian? Sebenarnya berapa besar impak pengundi berusia 18 tahun ini kepada pola pengundian? Secara matematiknya, saya yakin pengundi first time voter ataupun pengundi dari kalangan yang berumur 18 tahun ini akan meningkat saban tahun. Jadi saya rasa agak kecewa sekiranya undi 18 ini tidak dapat dilaksanakan atas faktor-faktor tertentu kerana mereka yang berumur 18 tahun inilah yang akan mencorakkan pola politik baru dengan menentukan keadaan politik yang pada waktu akan datang, akan menentukan siapa yang akan pimpin kita, yang akan menentukan trend kepimpinan politik. Dan bagi saya, undi 18 ini terlalu penting dan sangat-sangat bermakna bagi mengangkat negara kita punya standard demokrasi pada satu tangga yang lebih tinggi lagi. Memandangkan anak-anak muda kini dilihat sebagai pelapis ataupun pengganti yang terbaik untuk pemimpin-pemimpin politik yang sedia ada. Tambahan pula, saya berpendapat bagi menyemarakkan lagi semangat anak-anak muda untuk mengundi di peringkat umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, kita tarik anak-anak muda ini untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti-aktiviti di peringkat kerajaan, di peringkat parlimen dan seterusnya. Parti-parti politik pula membuka ruang kota khas untuk mereka yang berumur 18, 19 dan mungkin ke umur 25 tahun untuk menjadi calon pilihan raya. Dan dengan cara ini sahaja, anak muda dapat diyakini bahawa politik ini adalah bidang untuk semua orang. Bukan adalah bidang eksklusif untuk golongan tertentu, bukan adalah bidang eksklusif untuk golongan elitis semata-mata. Kerana politik ini di kemudian hari akan memberi tumpuan kepada kebajikan rakyat, pembangunan negara dan seterusnya, memastikan ekonomi setempat dapat dibangunkan. Jadi undi 18 ini sewajarnya dapat dilaksanakan dengan sokongan kerajaan, insya-Allah. Amirul, lebih 100 negara telah membenarkan warga berusia 18 tahun untuk mengundi, antaranya termasuk Botswana, Guatemala dan juga Australia. Apa yang boleh kita belajar dari mereka, terutamanya dalam proses pelaksanaan untuk execute undi 18 ini? Kita kena lihat dari aspek bagaimana sesebuah negara itu dapat dibangunkan dengan pentadbiran kerajaan. Sebab sudah pasti pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan aspek-aspek lain, dia melibatkan pembangunan dari aspek kepimpinan. Tanpa kepimpinan yang tegak, tanpa kepimpinan yang jitu dan tanpa kualiti kepimpinan yang mampan, tidak mungkin sesebuah negara itu dapat dibangunkan wa'ima dalam aspek sosial sekalipun. So, apa yang kita boleh belajar daripada negara luar
seperti negara Jepun misalnya yang sudah pun memberi ruang kepada anak-anak muda 18 tahun untuk mengundi, seperti negara New Zealand yang Perdana Menteri kan seorang wanita sudah pun memberi ruang kepada anak muda 18 tahun untuk mengundi. Apa yang kita boleh belajar adalah bagaimana untuk menghargai penglibatan anak muda dalam soal kepimpinan negara yang akhirnya akan menterjemahkan kepada pembangunan sesebuah negara ataupun pembangunan ekonomi yang boleh meningkatkan imej sesebuah negara di mata dunia. So saya yakin dan pasti kerajaan mempunyai cukup persediaan dan kerajaan saya yakin kebanyakan jemaah menteri sangat-sangat positif dalam menerima anak-anak muda untuk menjadi pengundi pertama pada PRU akan datang. Sebab itu, pada proses pindaan perlembagaan di peringkat parlimen, undian adalah bersifat bipartisan. Pihak kerajaan pun menyokong, pihak pembangkang pun menyokong ketika itu. Termasuk bekas Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Najib Razak pun menyokong perlembagaan yang meminda yang memberi ruang kepada undi 18 ini untuk dilaksanakan. So saya tidak yakin ada pihak yang cuba untuk menjadikan undi 18 ini sebagai satu bentuk kekangan, dan saya yakin undi 18 ini sememangnya perlu dilaksanakan dan disokong oleh semua pihak termasuk NGO, kepimpinan politik dan khususnya rakyat yang umumnya dikira sebagai pengundi yang keempat, kelima kali. Baik, terima kasih Amirul Azri Abdul Aziz, kolumnis dan juga penyelidik politik mengulas mengenai undi 18.